Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua penonton. Okay, selamat datang ke channel aku. Hari ini kita akan buat satu perbincangan sikit. Tak ada perbincangan yang formal sangat lah. Kita perbincangan santai je. Hari ini kita membawa satu tetamu istimewa untuk kita bincangkan tajuk mengenai law lah secara general dia. Dan fokus kita pada hari ini kita akan cover pasal pengalaman. Okay, sebab hari ini kita macam more to a sharing session. Kita nak share lah macam mana daripada SPM dulu kita pergi pada asasi, and then daripada asasi kita pergi pada degree lah. Okay, so macam tetamu istimewa kita dan saya sendiri pun, kami dua-dua pun pelajar degree law. So kita boleh kongsi lah pengalaman kita based on SEM 1 and then asasi dan lain-lain. Okay. So before kita mulakan, saya kenalkan dulu kita punya tetamu istimewa kita hari ini. So tetamu kita adalah nama dia Noda Lily. Okay, so Noda Lily kita boleh panggil Lily lah, ataupun kalau yang masih SPM boleh panggil Kak Lily lah. Okay, so Lily dia sama juga daripada SPM, and then masuk asasi dengkil, ambil law UiTM, and then dan last kali sekarang berada di degree UiTM Shah Alam di law juga, Faculty of Law. Okay, so sekarang kita orang baru habis je semester 1, so kita akan bincang lah dan cerita sikit apa yang berlaku semasa semester 1 tu dan lain-lain. Okay. Tapi sebelum tu kita akan mulakan dulu dengan soalan pertama kita pasal SPM. Okay. So Lily, okay, nak tanya sikit okay. So okay, kalau sebagaimana kita tahulah kan, okay, tak ada aliran pasal law dekat sekolah. Maksudnya tak ada, memanglah ada apa ni, apa orang panggil seni kan, aliran seni, tapi tak ada aliran yang spesifik untuk betul-betul govern law ni dekat sekolah. So secara amnya, siapa-siapa yang masuk sekolah, dia orang akan kiranya dia orang bertukar aliran lah daripada aliran lain kepada law. Bergantung, mungkin ada yang ambil sains, ada yang ambil account, tapi tak ada siapa pun pernah ambil law lah kat sekolah secara amnya. Okay. Jadi macam mana Lily sendiri daripada pelajar SMK yang bukan aliran undang-undang, macam mana boleh terfikir nak ambil undang-undang dan nak apply asasi undang-undang? Okay. Okay, thank you Zubli. Hello, Assalamualaikum dan good morning semua orang. Okay, soalan pertama dah mencabar bagi saya. Okay, so sebenarnya it's not going to be a typical jawapan. Yang macam dari dulu lagi nak jadi lawyer, so nak ambil law habis SPM, no. Sebab masa SPM dulu, masa form 4, form 5, I took science stream. So physics, chemist, bio. Susah tu. Susah. Lepas tu, bila dah ambil science stream, nanti at the end of SPM kan we have to choose what course we want to go in kan masa university. But actually masa SPM itself, I didn't even have the feeling to venture into law yet. You know, sebab masa tu tak sure lagi pun sebenarnya nak ambil apa. Yang penting tak nak ambil sains. Itu je tahu. Okay. Tapi macam minat lah juga bila tengok pasal law kat Malaysia sikit-sikit sebab join debate. Okay, so macam mana? Lily debaters Time sekolah je. Wah, hebat. Tinggalkan dah. Okay. So bila debate kan orang macam, oh nak jadi lawyer ke? Macam, tak nak. Tapi masa SPM tu, lepas habis SPM dapat result. So bila dapat result, actually apart from your minat, the first thing you have to see is mana result you sesuai. Maksudnya what your result is suitable to apply to. Sebab you tak boleh solely just, oh that's my passion, so I'm just going to go for it. Tapi you kena tengok juga requirements dia. So masa habis SPM tu, time tu tengah habis SPM kan kita kena mohon UPU kan. So time tu tengah cari course apa yang sesuai apa semua. Lepas tu many people around me suggested law. So I pun buka lah requirements law UiTM Dengkil Foundation. Lepas tu UiTM Dengkil Foundation law dia, requirement dia first of all English kan. English dia kena A. A right? Bukan A plus. A. Lepas tu dia kena minimum 5A kan? Betul. Minimum 5A. Jadi I pass lah that requirement.
sebab Hmm. tak dapat straight SPM. Memang pass requirement untuk law. Sama. Lepas tu time tu kan time tu macam fikir juga betul ke nak ambil law ni apa semua, tapi sebelum pilih nak apply untuk law, tengok dulu subjek dia apa. So subjek dia macam Malaysian legal system, apa lagi, social psychology for law, benda-benda macam tu. So rasa macam best juga sebab dia tak ada mengira langsung. I like maths tapi maybe maths doesn't like me that much. At maths I mean. Okay, lepas tu dia tak ada science kan. So basically it's about history, it's about human, it's about apa lagi, politics, betul tak? Law kan? Betul. So time tu pun macam time tu rasa macam okay, my parents pun rasa macam you know what, kalau you suka pergilah ambil law kan. So I was like okay, I'm going to try this. Tapi masa dah apply tu, dia sekadar apply with macam nak masuk lah, bukannya macam I really want to go in. Tak ada macam tu lagi. Tapi bila dah dapat tu happy, Alhamdulillah. Lepas tu dapat masuk. Bila dah dapat masuk barulah muncul minatnya. So it doesn't come, the passion didn't come straight away daripada zaman sekolah dulu. So zaman sekolah dulu it's okay if you're lost. You rasa you minat law tapi you rasa you tak minat law, macam tu tak apa. Nanti habis SPM, lepas tengok result, boleh apply. Betul. Tambah sikit sebab usually memang boleh kata dekat sekolah memang tak ada pendedahan langsung pasal law lah, boleh kata. Adalah sikit-sikit tu, tapi diorang tak pernah specifically macam tekankan jadi lawyer ni satu kerjaya yang bagus ke apa. Dan jadi lawyer pun ada banyak stigma daripada masyarakat lah kan, stigma yang tak baik lah kan. Jadi mungkin sebab itulah student SPM pun diorang pun tak sure untuk venture ke law sendiri. Betul. Logik lah. Betul. Kurang. And rasanya ramai pun student asasi like diorang tak, maksudnya belum start minat law bila masuk. And then lepas dia dah masuk and then baru start interest ada rasa minat lah kan. Betul. So boleh kata Lily join asasi sebab debate. Boleh dikata macam tu tak? Somehow lah. And kawan-kawannya, orang yang suggest semula kan, tak? Boleh lah. Tapi bukan debate lah, bukan solely debate. Maybe macam pandangan family. Family. Okay. Bagus. Sebab sebab at the end of the day, family yang akan decide kan apa, bukan family decide, maksudnya kita kena respect lah kita punya family punya decision. Okay. Alright. Okay, so tu daripada SPM. Okay. So daripada SPM tu apply review. Okay, itu normal lah kan, semua akan apply review. And then masuklah asasi. Okay. So sekarang ni, kita cerita dulu pengalaman kat asasi. Like apa yang seronok ataupun ada benda yang tak seronok ke. Kita boleh share lah. Ni macam benda yang open lah Okay. So kalau Lily sendiri, your experience waktu kat asasi dulu macam mana? Seronok ke atau sebaliknya? Belum lagi lah jumpa orang yang cakap tak seronok kan asasi. Belum. Betul. My foundation days was one of the best studying days. Macam compared to school, degree, baru masuk SMA kan. Okay. Foundation memang sangat seronok. Tak tahulah macam mana nak cakap, tapi dia punya pengalaman tu, it's something that you cannot get from anywhere else. I rasa macam cerita kenapa dia seronok Boleh cerita. Cuba ceritakan kenapa asasi ni seronok. Okay. Pertama sekali asasi ni kan, dia macam kita dah habis sekolah, right? So kita dah independent, okay. Kita dah ada our freedom sebab asasi it's university. Tapi at the same time we get babied juga by our lecturers. We get feed. Semua benda masuk, belajar, tak faham tanya. Okay, first thing best pasal asasi, kita start daripada awal lah. Kawan-kawan, I think kat asasi is the place where you find people with the same thinking as you, the same minat as you, the same passion as you.
mula kita jumpa kawan. Tak tahulah, kawan kat asasi memang best lah. Housemate, classmate, semua senang masuk. Okay. Lepas tu, bila dah ada kawan-kawan tu, suasana dengkil tu lain macam lah. Because of the environment. Dengkil kan is quite a new place, right? Dia kan baru juga. Baru established for like maybe now 5 to 6 years. I'm not sure. I think about that time. So the facilities are all new. So for example, if you masuk in the hall, what do we call the hall? Dah lama tak masuk hall. Bilik kuliah. Dewan kuliah. Bilik kuliah, BK. dewan kuliah. BK. Memang best lah. Kerusi elok, aircon elok kan perasaan dia. Suka kan benda baru. Siapa je tak suka benda baru kan. Okay, lepas tu itu facility. Selain daripada tu, ke Anjung dia, Anjung is the place we eat tau. It's like the canteen if you're at school kan. Dewan makan lah. Dewan makan. So, canteen lah. Yeah. Our Anjung, the food is countless. You macam tak boleh nak kira berapa makanan ada kat situ sebab banyak gila. Dia macam buka daripada one end until one end. Ada berapa kedai? 14, 15. Oh, betul banyak Tapi sekejap, kalau siapa yang nak tahu pasal Anjung, nanti I insert video yang kat dengkil tu. Nanti korang boleh tengok. Kalau korang interested nak tahu tempat kat sana, nanti tengok video belah kanan kot. Nanti I letak. Lepas tu banyak seniors cakap macam nanti dah tak dapat dah Anjung ni sebab kalau kat universiti lain contohnya masuk Shah Alam ada makanan tu je lah. I don't know lah because we haven't been in but that's one of the things. So makanan dia best, sedap, murah. Tu paling best lah. Murah gila. Okay, itu murah betul gila. Murah. Okay, so tu makanan best, friends and then lecturers dekat asasi it's like teachers but it's not teachers. Macam mana nak cakap? It just feels like your teacher. You can still be rapat dengan diorang. Kan? Boleh rapat dengan lecturer. Dia macam in between lah antara cikgu and lecturer. Dia macam satu phase tu dekat tengah. Ya, betul. Apa lagi Okay, belajar. Macam mana pula? Okay, sebagai Lily, sebagai seorang pelajar law kan, specifically. Okay, macam mana? Apa beza dia macam belajar SPM dulu dengan belajar law sekarang kan? Law dia macam dah lebih spesifik kan? So, apa beza? Apa beza belajar dekat SPM dengan asasi? Bezanya adalah masa SPM, you tend to pilih course yang contohlah for me, I pick science tulen kan. I belajar bagai nak rak patah. Tapi result pun macam tu je kan. Okay. Saja. Tapi betul lah. Maksudnya macam belajar pagi, petang, siang, malam. Balik buka buku. Pergi sekolah buka buku. Memang nerd lah. Nerd gila kan. Okay. Lepas tu, tapi result pun macam macam tu je kan. Aduh. Tak boleh relate, faham. SPM memang aduh. Kan penat. Lepas tu bila belajar kat asasi, belajar relax. Maksudnya you take your own time. You have your own pace of studying tau. Sebab itulah time I rasa dekat universiti, I baru belajar macam mana face study I. Maksudnya apa yang you mula faham cara belajar. Cara belajar, betul. So masa kat situ, lepas tu dekat asasi ni belajar relax. Tapi macam nak cakap dia relax tapi best. Tak tahulah, maybe sebab best kot, sebab tu rasa relax. Dia belajar tapi dia best. Bila best dia enjoy, so bila enjoy rasa relax. Boleh relate kan? Betul. Sebab you memang betul minat benda tu. So bila you minat, you macam tak kisah pun belajar benda tu. Satu lagi sebab bila masuk asasi, I think lah benda yang paling best sekali bila masuk lecture kan, bila madam cakap, okay, take 5. Best gila. Kat sekolah tak dapat, kat sekolah. Time tu memang menunggulah take 5 tu. Betul. Okay. Best. Kadang ngantuk lah juga, jujur. Tak tidur. Ya, 2 jam. Betul. Satu lagi kalau asasi, macam kalau sekolah sejam je kan, satu subjek. Kalau you dah start masuk universiti, you akan ada start 2. Sejam, 1 minute, 1 jam.
50 minutes kan? Ya sebab kita habis 10 minutes early kan. Mm-mm. Betul. Okay. So tapi kira lama ke I think kalau sekolah pun paling lama pun sejam setengah. Tak sampai 50 minit 1 hour 50 minit tak sampai kot. So memang kalau lecturer tu mengajar straight memang akan penat So I think itu antara beza juga tak kan. Tapi kita fun untuk Betul. belajar. Betul. Lepas tu satu lagi, apa yang best belajar kat sekolah is that, dekat asasi sekolah, is that you boleh pakai apa you nak. So kalau contohnya you rajin nak that day, you pakailah yang cantik-cantik. Kalau you malas, you pakailah baju kurung ke, sweatshirt ke, semua boleh. Macam kalau kat sekolah, you rajin ke malas, you kena iron juga baju tu. Tudung kena iron. Stocking kena cari warna hitam atau putih. Kat asasi tak kisah. So dia one of the motivators juga motivating factor yang you rasa macam I'm going to class, I can wear what I want. Lepas tu kalau dekat sekolah contohnya kan, you the whole day you will sit in that class, cikgu yang akan masuk keluar tau. Tapi kalau dekat asasi, you yang kena bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. So bagi I benda tu macam a breather. Walaupun jalan 5 minit rasa macam yay dapat jalan dulu baru masuk the next lesson. Faham kan? Dia macam best lah. Macam break gitu. Betul. Sebab I think macam US pun apply the same principle. Dia bukan cikgu masuk kelas, kita yang pergi kelas cikgu tu kan. So betul menarik. Lagi sebab bila ada masa sikit untuk berjalan tu, kadang-kadang pergi beli makanan dulu. Itu. Yang paling best tau tak apa? Lecturer boleh tak payah mention lecturers ni kan? Okay, tak apa. Okay. Best gila madam bila dia cakap, okay, pergi breakfast dulu. Beli makanan, masuk kelas makan, madam ajar. Macam okay, since kita tak mention nama, so tak tahulah siapa yang buat tu, tapi hopefully ITM tak tahu. Tapi okay je saya. Boleh je. I think sebab kadang student pun, kita faham student macam pagi-pagi kot kan. Kadang-kadang kelas pukul 8, sometimes dia tak sempat nak breakfast semua. So kalau tak breakfast, tak boleh nak fokus kan ada kelas. So lecturer tu pandai betul. Okay. Alright. Okay. So apa lagi pasal asasi, tadi kita cakap kawan, kita cakap pasal belajar. Nak tahu pasal ni pula, housemate. Dengan fasiliti dalam rumah ke macam mana? Okay. Housemate. Okay. Dia macam masuk foundation kat Dengkil ni, dia macam ikut luck tau housemate ni. Unless you dah jenis yang you dah ada kawan, lepas tu macam okay nanti kita rumah sama-sama. Unless macam tu, okay itu lain cerita. Tapi rasanya for me and Zubli dia macam ikut nasib nasib. Nasib. Dia ikut nasib. So masuk-masuk kan, semua orang dah daftar. So maksudnya semua orang dah pilih bilik. So Lily masuk-masuk, Lily kat bilik yang depan sekali. Okay, time tu macam malu tau. Semua orang dah ada tapi malu. Semua orang macam senyum-senyum je. Sekejap, sorry to interview. Tapi masuk je bilik depan sekali tu, masuk keluar lift tu yang depan sekali Tak. Maksudnya macam keluar lift tu jalan sikit 1, 2, bilik I masuk depan sekali tu maksudnya sebelah toilet. Okay, kita cerita fasiliti dalam fasiliti dalam rumah. Ni okay. Bilik kat Dengkil besar. You have 2 toilet kat dalam tu. 1, 2 toilet. Nanti Zubli boleh insertkan gambar kot. Ada video. Ada video. Kalau nak tengok room tour ada video. Okay. Ada meja study, ada locker, lengkap, bersih, baru. Memang best. Okay, so betul. ada apa lagi Ada balcony. Balcony itu sedia kain. Sedia kain. Okay, itulah dia punya tu best lah. For me that is enough. Sebab it's quite big. Satu bilik 2 orang je. So best juga 2 orang. Okay. Lepas tu, housemate kan. Mula-mula kenal semua malu, baik. Okay. Tapi bila dah kenal, tak tahulah. Rasa macam awal-awal tu je. Awal je. Macam alhamdulillah housemate baik. Syukur. Lama macam gila rupanya. Tapi best lah. I rasa
my roommate, my housemate roommate, my roommate is one of my best friends kat Dengkil. So kalau kita orang pergi makan, kita makan sama, kita solat sama je. Kita pergi jalan-jalan pusing kat kampus pergi sama, semua benda buat sama. Best lah sebab rasanya kalau dekat Dengkil antara orang yang kalau contohnya you akan masuk Dengkil one day for the SPM leavers, I rasa one of the people that you will be closest to is your housemates. Sebab betul. automatic Zubli kan, automatic lah kan, rapat macam tu. Tapi sebab tidur, bangun pagi semua sekali kan. Betul. Puasa, kalau bulan puasa sama, buka puasa sesama. Semua benda lah buat sama, study pun sama. Contoh kalau time exam kan, kalau contohnya tengah study tak faham masuk bilik ni, tanya ni apa semua. Kalau stress, mulalah benda-benda yang gila. Yang boleh-boleh. Okay, tapi tambah sikit untuk siapa yang tak faham, tak boleh imagine kan macam mana. So dia macam apartment, satu rumah. Okay. And then satu rumah tu ada 3 bilik. Satu bilik untuk 2 orang. So dalam satu rumah akan ada 6 housemate lah. 6 orang lah dalam satu rumah. And dalam 3 bilik kecil itu, you akan ada roommate lah. So satu bilik 2 orang. So akan ada roommate and housemate jugalah dalam dikir tu. Tak apa, nanti I akan insert video. So kita ke next question. Okay. Kalau diberi peluang untuk decide, okay, adakah Lily rasa asasi ni macam best ke tak best? Okay, itu soalan yang spesifik lah. Okay. Lily, maksudnya kita nak tahu personal opinion Lily sendiri. Adakah asasi tu best ke tak? Macam tu. Personal opinion, asasi best sangat-sangat. Walaupun best sangat-sangat, I still go home setiap minggu lah. Walaupun best. Bagi orang yang balik setiap minggu, I boleh guarantee asasi ni memang masuklah asasi UiTM Dengkil. Okay, so betul. Nak opinion lebih ke daripada tu? Tadi macam dah explain. Tadi dah explain, cuma just nak clarify macam mana opinion. Nak reaffirm the statement, asasi memang best. Ya, setuju? Macam-macam dapat daripada tu. Asasi lupa lah nak cakap satu. Apa? Kita ada library apa yang kat bawah tu? Ita? Yang orang tak. Bilik bacaan. Yang orang study 24 jam kat situ. Apa? Betul lah, bilik bacaan kan? Yang dekat kaca kan? Best. Library dia best gila, besar. 4 tingkat Lupa nak mention. I love the library. Wah. I must ke library tu. Every Friday mesti pergi. Rajin Zubli. Patutlah pelajar cemerlang. Tak. Pergi tu sebab lain. Orang tapi Jumaat. Every Friday pergi solat Jumaat. Pergi juga solat Jumaat. Tapi singgah aja library. Singgah jumpa kawan-kawan. Okay, so tak apa. Kita ke next question kita adalah. Okay. So sekarang ni, tadi kita dah bincang SPM, asasi. Sekarang kita cerita pasal degree. Okay. So, okay. I share sikit lah pasal my experience sikit lah. Okay. So, sebelum daripada asasi nak ke degree tu, memang agak berdebar kan. Sebab kita akan ada interview lah, itulah, inilah, dan ada pemilihan lah dan sebagainya. Okay. Tapi macam Lily dan myself juga, kita orang dua-dua pilih untuk dapatkan degree law UiTM. Okay, so Lily, sekarang ni nak dengar dulu macam mana experience Lily sebelum daripada graduate ke? tamat. Daripada tamat asasi sampailah masuk ke degree. So macam how intense it is ataupun it was lah for you waktu daripada asasi tu kepada degree. Okay, intense dia degree of the intense, betapa intensnya, there's no words for it. Sebab bila habis asasi, time tu my passion for law memang betul-betul start. I rasa macam law is what I want to do. Time tu I dah macam dah tetap dalam kepala. So bila nak tunggu daripada habis asasi, nak tunggu boleh masuk degree law ke tak, time tu rasa macam life or death. Kan? Betul.
Will I Serius? make it or not? Macam tu. Sebab Okay, cuba Lily explain. Kenapa dia macam life or death? Cuba Okay. Lily beritahu. Okay, so Tu okay, so dia macam ni. Habis je asasi, kita orang special sikit sebab dah start COVID, so kita habis asasi tanpa habis asasi. Kita habis asasi kat rumah. We had our finals pun at home. Okay, so at home tak dapat jumpa kawan apa semua, goodbye semua tak ada. Okay, tak apa. Okay, lepas tak dah habis sempat, finals, we have to go for interview. Kita orang kena, kalau you daripada foundation nak masuk degree law, you kena lalui interview. Especially kalau semua degree law ke untuk UiTM Shah Alam. UM kena, UM UKM pun kena, kena, semua kena kan. I think semua. Okay, so basically nak masuk degree law, you kena interview. Not just that you kena pass your pointer, tapi you kena masuk interview juga. Interview pun you kena pass juga. Muat pun you kena pass. So ada 3 benda. Pointer, muat, interview. Okay, so pointer dah dapat. Okay, so Alhamdulillah, okay. Muat pun dah dapat. Alhamdulillah, okay. Okay, Nanti Lily. Sorry, mencelah sikit. Cuba explain sikit. Apa tu muat? Kan orang tak tahu. muat short form tak apa. Alah, tak payahlah go in detail. I mean macam Okay, muat ni adalah satu peperiksaan for English. So basically the minimum band yang you kena dapat kalau you nak masuk degree law is band 4. Band 4. So band 4, band 5, band 6. Band 5 tu dah okay sangat lah. Band 6 you main power lah. Rasanya power lah. Dia pakai jari je siapa dapat band 6 kan. Power habis. Okay, so muat ni basically English exam lah. English exam, tapi don't take it lightly. Contohnya kalau korang ni tengah foundation kan sekarang kan, yang dah habis atau akan masuk, muat buat betul-betul. Sebab kalau you dah buat betul-betul, you tak payah repeat untuk dapat band yang you nak. So muat memang, muat kena study. Sebab dia bukan English pada English SPM. Kan dia tapi di English lain, tapi I think kita ada satu subjek waktu SEM 1, korang akan belajar satu subjek English yang boleh ELC, dan subjek tu memang fokus dia untuk korang score muat lah. I think kan tak? ELC 801. Ingat lagi. Okay, best subjek tu. Ya, sebab memang belajar muat lah untuk pass muat. So you belajar betul-betul lah subjek tu. Yeah. So bila you belajar betul-betul, so senang, you tak payahlah nak susah payah kan belajar seorang-seorang. Dah sendiri ada kemudahan lecturer dah mengajar satu SEM kelas. Banding dengan budak matrix tak ada kelas untuk muat kan. I'm not sure tapi mungkin tak ada. Okay. So tu muat. Okay. So tu muat. Lepas tu interview. Interview. Tadi yang cakap 3 kan? Nanti Zuri nak bagi tahu ke requirements untuk masuk degree itu apa? Okay, untuk requirement tu akan ada video lain. Hari ni kita nak nanti kan budak-budak tengok ni macam alah asyik video lain. Okay, tak apa, bagus. Tapi tak apa. So, kalau ada student SPM Liver nak tahu requirement dia, boleh je tinggal komen, nanti I will reply lah komen tu untuk requirement dia. Okay, so basically pasal tadi interview. Okay, lepas tu ada period of waiting. Lepas kita dah tamat asasi, nanti we have a period of waiting time. Maksudnya kita kena menunggu, time tu tak buat apa-apa. Lagi-lagi tak buat apa-apa sebab COVID. Ramai orang plan untuk kerja, plan untuk buat macam-macam lah. Tapi sebabkan COVID, terpaksa duduk kat rumah. Okay, dan dalam that period of time, berapa bulan Zubli sebelum kita interview? Interview bulan 5, kita habis bulan 2-3 kan? 3 kot. Final habis bulan 3. 2-3 bulan lah. Okay. 2-3 bulan, okay. Lepas tu interview kita orang kan, it's the first time yang they conducted it online. So buat secara online disebabkan COVID. So intense dia tu, okay, dia sebab time interview dia akan tanya soalan-soalan pasal law yang kita dah belajar dekat foundation. Asasi. So
diorang expect us untuk tahu the basic law. Okay. Dia rasa intense time tu sebab kita tak tahu macam mana kita akan hadapi benda tu. We don't know what to expect kan. Don't know what to expect. What are the questions? What are the interviewers like? Dia rasa intense because we don't know what to expect. Tapi bila kita dah actually sit for the interview, it's not life or death lah. Maksudnya it's something that you are capable of answering and doing kalau you betul-betul minat law. Sebab soalan dia adalah soalan kalau untuk session I dapat soalan-soalan yang basic law je. So there's Betul. Zubli dapat basic questions ke? I personally tak dapat basic question. I dapat degree punya question. Tapi yang lain-lain tu like literally dapat basic gila lah. Kalau katalah kalau yang baru habis asasi kan, ada, kalau korang belajar kontrak kan ada tujuh element of contract kan. Lecturer tu just tanya orang lain lah. Dia tanya just sebutkan apa 7 element tu. Betul dah. Macam basic gila lah. Betul? Okay. Lepas tu lupa nak point out, I think ni tak tahu betul ke tak, tapi our batch is the first batch ataupun one of the earliest lah yang kena prepare video for interview. Betul. Okay. We have to prepare video. Sebab diorang kena, tak tahulah dia punya real sebab, tapi I rasa untuk backup lah juga untuk dia pilih pelajar kan? Kan? So, not just interview tapi video juga. Sebab we won't see them face to face. So, experience-nya lain sangat. Duduk dekat rumah, berdebar dekat rumah. Tapi okay lah kalau ada family. Lepas tu kena set up, internet kena okay. Benda-benda macam tu lah. Itu kot masalah besar dia internet lah. Takut buat hal ke apa kan. So, kadang-kadang bukan masalah kita pun. Macam during my session, ada seorang lecturer tu internet dia yang tak okay. So dia punya suara dia macam quite ada tak ada. Susah lah kan. So bukan susah on our part je, on lecturer punya part pun agak susah lah sebenarnya. Okay. Betul. Yes. So sekarang I think macam dah habis kot pasal phase before degree and after asasi kan. Okay, so now kita nak masuk SEM 1 punya degree punya phase. So Lily sebagai seorang student degree, okay, dah pass interview, dah pass yang lain-lain requirement semua tu. Now you are a law student. Betul-betul lah. Kira macam yang dah chop betul lah law student kan. Okay, so apa benda yang, okay, you cerita dulu experience you go through SEM 1 waktu kat degree. SEM 1 dekat degree, okay. Experience-nya adalah online distance learning. Bagi siapa yang tak tahu, itu adalah ODL. Sama sekali ODL, okay. So experience-nya adalah something else. Okay, something else because first of all, kita tak dapat berkenalan dengan kawan-kawan, dengan lecturer sebab ada barrier ni. Sebab kita kan boleh tengok yalah, pun. Macam sekarang ni. The barrier is there. You tak boleh macam, weh, dalam kelas lah. Ni macam mana, semua tak ada. So, dengan classmate pun tak serapat macam dekat dengkil. Macam dekat dalam group tu, message, benda yang penting je. Basically, benda yang sangatlah penting. Itu macam group meeting. Meeting inform, macam tu lah. Kita pun tak pernah ice breaking pun kan dengan classmate. I mean, susah lain lah bila online. Tapi lecturer I, 4 lecturer, I pernah ice breaking. Tapi dia tak go through semua orang lah. Dia macam introduction of themselves. Tapi kalau masa dekat tutorial, adalah ice breaking. So Alhamdulillah bolehlah kenal-kenal seseorang, bagi tahu lecturer nama apa semua. Okay. Experience dia lain sebab kita kena belajar dekat rumah. And then lecturer ajar online. Kita jawab exam ke assessment online. So semua benda jadi online. So macam mana nak cakap Dia macam berbeza sikit daripada kebiasaan yang kita akan buat lah. Sebab dia berbeza. Macam kita SPM dulu
Okay lah, mungkin budak SPM zaman sekarang pun face to face juga kan. Tapi dia orang dah start online daripada sekolah. Macam kita tak pernah online mungkin lah. Apa ni? Kalau macam ALC tu kita panggil apa? Kalau yang tak ada kelas tu? Oh, kita pernah ada blended learning. Kita dah ada Blended practice. learning. Kita dah ada practice. Betul-betul blended learning. Tapi that's for satu subjek je. So to put it to all subject for degree, so dia macam something new to us. Betul, something new to us. Tapi kena adapt. So basically kalau ODM ni kena pentingkan juga mental health. Okay, sebab belajar degree law online yang first sem ni, rasanya first 5 weeks memang mental still kat situ. Maksudnya macam boleh lagi catch up, habiskan apa kena buat satu-satu hari demi the next day. Dia macam go through the week one day at a time. Satu hari. So contohnya lecturer dia dah ajar hari ni. Okay, lepas tu ada tutorial. Okay, buatlah tutorial. Lepas tu the next day tutorial. Okay, hantar buat tutorial. Lepas tu kelas lain pula. Belajar. Lepas tu refer sendiri. Nak buat bacaan lebih ke apa ke kan. Lepas tu kena ada tutorial. Lepas tu kelas tutorial. Benda macam tu. Dia macam repetition kan. Repetition. Ulang benda sama every week lah. Inilah. Ni kelas pun kelas yang sama kan, ikut jadual. Yeah. So, mula-mula first 5 week tu, untuk SEM 1 for degree, mental I still kat situ lah. Maksudnya still macam catch up semua kerja, okay boleh. Okay, dah masuk minggu ke-6 ke-7 tu dah macam dia dah start tough. And it get worse lepas mid-sem. Betul. Mula tu okey lagi, lepas mid-sem tu, ya Allah, perasaannya agak sangatlah lain. I will not say worse. I say it's a challenge. It's really a challenge. It's a challenge sebab time tu you dah belajar banyak. Sebab degree dengan foundation is just basic. Degree ni kita pergi mendalam for each subject and stuff kan. So dah masuk lepas week 12 tu pun dah benda-benda yang kita tak belajar kat asasi kan. Lepas week 12. Kebanyakannya benda tu baru. Okay, so tapi benda tu baru kita nak belajar, tapi masa tu mental pun dah drain sikit. Sebab duduk kat rumah je belajar. Benda repeat sampai 12 minggu, boleh rasa penat. ODL penat lah, banyak kerja. ODL banyak kerja. Tapi kita tak boleh cakap apa-apa lagi lah Zubelia, sebab kita tak tahu yang face to face untuk degree macam mana kan. Betul lah, betul. Tapi I think kalau nak cakap lah kan, macam kita compare asasi lah sebab kita kena face to face waktu asasi kan. I think kalau macam dulu, kalau presentation kan, kita habis presentation dekat kelas and then habis-habis lah kan. Okay. Tapi kalau macam kita, bila ODL, kita kena buat presentation, kena buat video. So benda tu, dia bukan habis satu hari je. Kalau video tu kita drag sampai 3 hari dah baru habis kan. Ni not to mention kena edit video lagi, kena compile semua benda. So dia ada kelebihan dan kekurangan masing-masing lah. Betul. Agree. Sebab contohnya kan, hampir setiap subjek lah kena buat video kecuali subjek law. Subjek lain sebab nak presentation kan, untuk contohnya third language, untuk UCTU, semua yang ada presentation, semua kena buat video. So bila buat video tu dah makan masa untuk record video, makan masa lagi untuk compile video. So memang kena time management is very penting. And plus kita kat rumah, so kita ada responsibility lah. I mean kalau macam dekat college lah kan, kalau student yang duduk asasi, yang sekarang asasi ke apa kan. So macam kalau korang pergi kelas and then balik kelas, paling banyak pun korang kena baju sendiri je lah kan. So bila korang duduk rumah mungkin korang ada tugasan-tugasan lain. Dan I setuju dengan Lily, betul. Mental kena healthy lah. Sebab kalau tak boleh boleh tend untuk jadi depressed ke apa kan. So kena jagalah, jaga badan physically and mentally pun kena jaga. Betul, agree. So prioritize you punya mental health. Rasa macam dah penat sangat, tak apa, tinggal dulu, take a breather, keluar jalan seorang-seorang lah. COVID kan, tak payahlah nak pergi jumpa kawan sangat. So take some time.
lepas tu baru sambung balik. Macam tu. Jangan macam bila dah rasa cannot take it, lepas tu you sambung, it's going to be stress hard. lah. Okay, tak apa. Yang tu Lily hold dulu. Sebab kita akan ada part untuk tips for degree and asasi juga. Okay. So, okay. Tapi I just would like to ask about the difference. Okay, apa beza dia waktu asasi dulu and waktu degree? Sebab tadi kita dah sembang beza SPM and asasi. Sekarang kita nak tengok apa beza asasi and degree pula. Takutlah nak jawab soalan ni. Kalau tak nak jawab boleh. Okay, tak apa. Your personal opinion lah. Okay, dia macam ni. Okay. Beza dia adalah lecturer dua-dua best. Tapi ada beza, contohnya kalau kat asasi, spoon fed lah. I boleh cakap. Boleh ke kita cakap spoon fed? Boleh. Boleh. I think kita nak tunjuk the real thing kan. So I think asasi betul spoon fed, degree dah tak kan. Degree tak. You kena lah independent sebab betul lah dengan title seorang pelajar degree kan. Takkanlah semua benda kena harapkan orang. So you kena pandai, berdikari. Okay, itu satu bezanya. Pandai berdikari. Kedua bezanya adalah masa. Walaupun dekat asasi, kita ada kelas setiap hari, ada break sama je macam kat degree. Tapi masa dekat asasi, rasa macam sangat relax. Degree ni time to take it all seriously. Macam, walaupun ada masa relax dekat jadual tu, tapi tak relax. Sebab masa yang ada, okay, either yang masa yang ada terluang dekat jadual you, maksudnya you tak ada kelas, you tak ada tutorial. Tutorial is bila tutorial, Zubi explain lah tutorial tu apa? Tutorial tu macam okay, dia macam ni. Kalau lecture dia 2 jam and lecturer akan ajar je. Okay, bila tutorial dia setengah jam je, kita akan buat latihan lah. Kita akan buat revision. Betul. Dia macam kelas tambahan. Yes, dia macam kelas tambahan. Okay. So kat mana tadi? Spoon berdikari. Berdikari. Okay. So contohnya kat jadual tu kan. Kat jadual dekat degree ada masa rehat. Tapi masa rehat tu selalunya dipenuhi dengan masa seperti menyiapkan tugasan, assignment. Ada tutor pun buat tau. Tak tahu rasanya memang orang memang buat tutor sebab itu untuk diri sendiri untuk faham. So it's important untuk buat tutor. Lepas tu ataupun masa untuk tidur. Kan kadang-kadang kan memang penat kan. Kalau penat just tidur je. So dekat asasi jadual asasi dengan degree macam tak berbeza tapi rasa dia akan sangat berbeza. So maksudnya dekat asasi kalau tu masa untuk rehat memang you akan rasa rehat. Tapi kalau kat degree, dia tulis kat situ contohnya kan, blank, tak ada apa-apa. Tu bukan masa untuk rehat. Tapi kalau I think lah kan, kalau in terms of jadual asasi ni macam lagi pack. In terms of kelas. Asasi dia kelas dia banyak and you tak banyak masa terluang. Degree kelas dia sikit and you banyak masa terluang. Tapi masa terluang tu macam kelas sebenarnya. Macam kelas juga, ia akan ada kerja lah. Tapi rasanya asasi kalau yang ambil law lah kan, dia terlalu pack sebab ELC I think. Sebab SEM 1 and SEM 2, dua ada 2 subjek ELC. So to occupy 2 subjek ELC, so that's why jadual dia macam penuh, I think lah. Faham? Betul juga. Okay, so tu beza dia. Lepas tu beza kawan. Basically different lah. Sebab dekat asasi, walaupun contohlah kan, kawan daripada asasi masuk juga degree. But they will, dia akan secara random. Kelas tu akan secara random. First sem secara random you dapat kelas dengan siapa. So kawan berbeza. Lagi-lagi bila ODL ni susah lah sikit kan nak buat kawan tu betul. Jadi kita tak boleh nak sembang nak tahu someone tu better. Kita macam tahu dalam chat je lah kan. Apa lagi ya? Rasanya tu je. Okay. Ni, tadi I wrote
beza degree asasi, degree susah. Okay lah. Tapi betul lah. Degree is challenging lah. To be honest, okay, ni bukan nak takut-takutkan kan. Sebab we have to tell the real thing to the audience. So degree Sama. okay. So kita tak boleh nak fake it lah. Walaupun UiTM tak sponsor kita punya video tapi still kita kena jaga nama. Tapi kalau pergi belajar mana-mana pun mesti susah. Kalau belajar senang, semua orang akan graduate dah masuk universiti. Universiti secara asasnya mesti mencabar. Dia bukan susah lah, dia mencabar. So kalau kita cakap degree tu mencabar, so memang betul lah, memang mencabar. Semua benda pun mencabar kan. Tapi to compare dengan asasi ni chill sikit lah. I think sampaikan macam Lily sendiri pun, macam saya pun, kita dah ada join meeting, kita dah join pertandingan, join ni, pergi program. Sebab we have ample time lah untuk buat benda-benda lain. Kalau macam degree ni ada ample time, tapi you have to really masukkan masa tu betul-betul. Kalau you tak susun you punya time management betul-betul, nanti you akan stress sikit lah. Betul. Lepas tu satu lagi perbezaan dia adalah pemarkahan lah. Okay. I think you kena mention tu. Sebab what to expect bila masuk degree. What to expect adalah just do your best. Okay? Dengar apa lecturer tu cakap, do your best. Tapi jangan hope tinggi melangit. Sebab takut kecewa. What you got in foundation will not be the same what you got in degree. Untuk markah assignment, markah presentation dia akan jadi lain. Kenapa dia jadi lain? Ada, tak tahu lah ni betul ke tak lah kan. Tapi ada someone told me lah, dia kata, katalah you punya, beritahu je lah, markah untuk carry mark. Ini untuk asasi lah SPM mungkin tak faham sangat. Tapi nanti korang masuk asasi korang akan faham. Kalau untuk carry mark, usually lecturer tak akan bagi markah macam mana dia bagi waktu asasi tau. Kira waktu asasi dulu, you boleh dapat 90% kan, daripada carry mark kan, macam tinggi lah. So bila you dah masuk degree ni, carry mark dulu takkan tinggi sangat lah. Dia kalau you betul-betul do your best, you boleh dapat okay. Tapi untuk you dapat full mark ataupun 90% tu macam susah sikit lah. You have to do your best lah. You tak boleh harapkan lecturer degree kan, you cannot expect much lah. You cannot expect much. It comes from you lah. It has to come from you. Tapi I setuju dengan Lily and like apa yang you cakap earlier. You cakap don't expect much tapi do your best. I think itu the motto lah kalau you nak masuk degree nanti. You have to do your best. Itu memang important gila. Tapi at the same time, you jangan expect too much in terms of markah lah. So next question would be, so sebagai student SEM 1 asasi, dah go through, sorry, SEM 1 degree, you dah go through dah SEM 1 sampai ke hujung, Alhamdulillah, so apa you punya tips lah, I think, yang betul-betul you nak highlight to our audience, apa yang paling penting sekali yang you kena buat when it comes to degree SEM 1? This is the best part of the video lah kot kan? So tips dia akan jadi kepada pelajar-pelajar yang nak masuk degree SEM 1 nanti. The first tip, this is intertwining dengan ODL juga tau. Maksudnya tip ni correlate dengan pelajaran ODL. Sebab kita orang SEM 1 ODL. So ni tips berkaitan dengan ODL juga SEM 1. So the first tip is that fahamkan apa yang dipelajari. So maksudnya masa dekat asasi kita dah belajar basic kan, untuk yang dah belajar basic. So masa kat degree ni, apa yang tak faham tu fahamkan untuk SEM 1 ni. Contohnya kan, kalau contohnya lecturer tengah mengajar, lecturer dah ajar, that's that topic, tak kisahlah topik apa.
Lepas tu kalau tak faham, fahamkan tu. Sebab ni bukan macam Kak Asasi. Macam Kak Asasi kalau tak faham, degree boleh fahamkan. Tapi tak, ni time degree ni fahamkan apa yang perlu difahamkan. Dan ikut kesesuaian diri anda. Contohnya like kalau dulu lah jenis seseorang yang kalau nak fahamkan kena tulis nota. So saya pun tulislah nota, buat nota sendiri. Tapi kalau orang lain nak fahamkan, maybe dia tengok lecture video ke, kan? So orang lain berbeza-beza. So ikut kesesuaian kapasiti anda. Okay, that's the first one. Second thing is that masa kat degree semua ni involve dalam kelas. Walaupun the littlest things, contohnya lecturer tanya, dengar tak? Jawab, dengar. Contohnya sebab ODL ni, dia bukan setakat macam you nak belajar. Dia macam, you kena reciprocate. Maksudnya, a two-way thing. You kena bagi communication lah kan. Communication. Lecturer bagi, you dapat, you bagi, lecturer dapat. Sebab takkanlah, kesian lah juga kan lecturer bercakap seorang-seorang, tak ada siapa respon apa semua. So I rasa yang number two thing is important is involve in class. Walaupun ODL, apa yang mampulah. Contohnya kalau mic rosak tak apalah, type kat chat. Kalau mic ada, bercakap. Kalau kamera tak selalu buka lah. Jarang lah orang buka kamera. Ikut lecturer lah. Kadang-kadang lecturer pun tak suruh buka kamera kan. Tak suruh. So involve in class. Sebab bila you involve in class, it will help untuk you fokus. Sebab kalau I kan, walaupun I involve macam dengar madam, baik madam, respond macam tu je, at least I macam keep my focus yang sampai I takkan macam tertidur tiba-tiba ke. Sebab satu benda, betul tak Zubi, yang kita perasan is bila kita tengok skrin lama, kita akan jadi mengantuk, penat, dah lah seorang-seorang dalam bilik. Betul. Kalau masa dekat asasi dulu kalau mengantuk, kawan boleh cubit kan? Weh bangun. Ataupun cakap kat kaunselor, Lily selalu lah kalau macam ngantuk tolong cubit, dia cubit. Tapi tak, kalau dekat degree ODL ni SEM 1, kalau ngantuk you kena macam fight sendirilah battle tu. Kita buat kopi ke, makan biskut ke. Katil lah kat sebelah kan. Ya, betul. Okay, itu kalau boleh jangan duduk kat katil. So involve dalam kelas, jangan duduk dekat katil. Kalau contohnya table ke apa. Kalau tak ada table ke apa, tak apa. Duduk je atas lantai. Sebab itu akan buatkan you tak adalah tiba-tiba nak tidur ke apa kan. Sebab tak selesa nak tidur. Okay, itu nombor 2. Involve dalam kelas. Walaupun the littlest things tau. Sebab it will really make a difference. Rasanya macam, buat apa? Biarlah orang lain bercakap, tak apa. Cakap je. Jawab je. Sebab benda tu akan rasa macam, you tak akan macam terbiar seorang diri di dalam bilik buat apa tak tahu. Macam tu lah. Apa? So, ya betul-betul. Yang ketiga, tips SEM 1 adalah untuk sebab ODL, tolong mana boleh. Ni untuk kawan-kawan. So masa kat SEM 1 ni, kat degree ODL ni, dia bukan news seorang-seorang tau. Sebab you bukannya duduk di medan peperangan seorang-seorang. You dengan kawan-kawan you sekali dekat medan perangan sebab you boleh bercakap dengan kawan you. Okay. Yang ketiga adalah share your ilmu. So bila you share your ilmu, I ada baca semalam dalam buku ni, bila kita share ilmu kita, ilmu tu akan kekal lebih lama dekat kita dan juga kita akan dapat pahala bila kita tolong orang, kita share ilmu tu. So apa yang you dah faham kan, contohnya kan habis kelas, tiba kawan message, weh aku tak faham lah ni. Lepas tu what you do is explain je lah. Kalau you tak faham cakap lah, kejap nak kena baca dulu ke apa. Tapi kalau you faham, even sikit pun dia akan bantu orang tu. Dan dia akan bantu yourself juga. Share ilmu. Betul-betul. Last kali, nombor 4, boleh lah last 4. Okay. Enjoy. Have fun. Do not like degree SEM 1 macam study. Tak boleh. Dah dalam bilik seseorang, no. You kena macam enjoy the process of learning. Bagi I, masa SEM 1, macam mana I boleh survive is like, I macam, I really like learning this, I'm going to enjoy the process. So maksudnya, you kena enjoy lah proses belajar you. Janganlah macam rasa macam, ya Allah, kena belajar ni pula esok. Nanti susah.
Jangan, betul-betul I setuju. Sebab you pilih kot. Kalau you pilih degree law, you pilih. You yourself choosing. And I think I tambah sikit for your last point tu. I setuju sebab you kata enjoy kan. And enjoy tu bukan je enjoy tadi je tau. Bila you duduk rumah kan for DL, you have to enjoy everything else juga. Maksudnya kalau family nak keluar makan apa semua tu, you jangan like macam study. Study tu bagus, tapi at some point you kena, orang kata apa, unwind. So you pergi keluar dengan family ke, pergi jogging ke dengan kawan-kawan. So something like that lah. Loosen up a bit lah. Mhm. Sebab keep yourself sane. So, abang kata study smart kan, jangan study hard kan. Betul. Study smart. Okay. Lepas tu, tadi kita dah cakap tips for degree. What about for asasi? Okay, so for any SPM leaver yang kat luar sana tu, apa you nak bagi tips lah untuk diorang untuk asasi? Asasi, senang je. Satu je tips je. Ah, Tips dia adalah have your very, very best time of your life. Maksudnya have fun. Have fun sebab you akan belajar tapi memang just enjoy it. Enjoy it so much. Every second. Contoh kan, kawan kalau ajak, contohlah dah habis belajar apa semua, contoh habis exam, lepas tu kawan cakap, weh, jom pergi kat Taman Botani kat Putrajaya. Ikut je. Experience. Betul. So, tu maksud I have fun. Maksudnya macam take the opportunity to not waste your, macam mana nak cakap jangan waste the opportunity to gain experience. Kalau you dapat experience baru, contohnya kan, macam Zubli cakap awal tadi, you join Muting, you join je. You nak join apa lagi? Banyak kan benda you nak join. Banyak program kan kat asasi. Join je. Sebab no one will judge you. Yes, betul. Tapi I think satu lagi lah, something I would like to highlight. Bila kat asasi, untuk law je lah terpakai, untuk course lain tak sure. Tapi macam kita orang, Lily dengan saya, kita orang dua, law UiTM dekat asasi, and then bila degree pun still law UiTM lah, dalam UiTM lah, degree law UiTM. So kita orang jumpa balik kawan-kawan yang asasi, sebab semua apply tempat yang sama, UiTM. So bila kita jumpa lah balik dekat degree kan. Okay, so imagine kalau you tak have fun waktu asasi kan, you tak kenal kawan-kawan ataupun your batch kan, nanti bila you masuk degree, macam dia akan jadi susah tau, sebab you cannot survive alone. Okay, so tapi kalau you dah guna that time waktu asasi untuk betul-betul spend time dengan kawan-kawan, kenal kawan-kawan banyak-banyak tak apa. So bila you masuk degree, you dah ada macam kawan. So you masuk kelas mana pun, you mesti ada someone yang you kenal. Betul. I agree. So enjoy your time, make friends, join activities, belajar betul-betul sebab you nak pass pointer tu. Muat dan juga pointer. Have fun juga tapi pointer kena jaga lah juga. Ya, jaga. Betul. Tapi I think asasi UiTM pointer dia tak adalah tinggi sangat, 3.0 lah. Okay lah, tinggi. Tapi dia tak adalah 3.5 ke apa. So 3.0 tu still achievable lagi lah. Maksudnya dia tak adalah macam susah gila, you kena study all time, tak lah. Kalau you do your best, I think boleh, you boleh dapat lah 3.0. And plus kalau law UiTM, you tak ada koko. Ni asasi ni untuk asasi Kalau asasi, kalau kita ambil asasi course lain lah dia orang ada 10% tau koko. So dia kena pergi koko untuk dapatkan that 10%. Macam SPM dulu pun ada 10% kan. Okay. Tapi bila you masuk asasi law UiTM, you tak perlu kejar lah koko tu. Tapi it's fun to join lah kalau ada program ke apa. Walaupun you markah kalau you ambil pun tak guna. Tapi tak apalah, join je lah. Betul tak Lily? Seronok kan? Seronok. Tak cakap take the opportunity, join je. Just have fun. Make friends. Make friends banyak-banyak. Okay, I think that's about it. Dah tak ada apa-apa sangat lah. Dah habis lah soalan kita. Betul. Untuk soalan. Okay. But anyway, thank you very much untuk kita punya tetamu jemputan kita. Lily, okay. Nanti Lily preferable IG ke untuk contact? Boleh tak kalau nak letak IG kat sini? Oh, boleh. IG, YouTube semua. Okay. Yes.
Lily ada YouTube channel. Okay, you can subscribe to Lily. Kalau macam nak lepak-lepak, tengok video Fan, boleh tengok Ya. dekat channel Lily. Kalau nak intense sikit, channel ni pasal belajar. Macam nak relax, tekanlah my channel. Okay. IG nanti Zubli letaklah. Nanti akan letak kat bawah ni. Okay. Dekat dalam our video. Okay. Kalau you ada any questions, boleh je approach me. I okay. Okay. Kalau apa-apa soalan semua, just slide ke DM Lily untuk tanya apa-apa soalan. Kalau macam takut dengan Zubli garang ke apa macam. Okay. Kalau ataupun yang perempuan kan, kadang-kadang dia segan. So boleh ke Lily lah. Kalau yang lelaki tu, kalau yang lelaki tu, janganlah. Lily dia dah ada boyfriend mana ada? Nanti mak saya tengok ni. Okay, tadi tu melawak je. Okay, so anyway, honestly, okay, thank you to Lily buat sanggup join our session ni. Sebab I think session yang macam ni dia bukan beneficial to us je, dia beneficial to others jugalah. Sebab sebenarnya ramai student-student yang still tak faham, tak dapat lagi, and memang tak ada pendedahan pun. Kalau I think kalau pergi sekolah tanya pasal law ni, budak-budak akan ingat lawyer je. Padahal banyak lagi kerja yang boleh jadi bila ambil law school ni. You boleh jadi hakim, you boleh jadi lawyer, you boleh jadi legal advisor, and even you can jadi polis tau sebenarnya. Sebab you dah ada basic. Tapi you jadi bahagian administration lah, bahagian legal ke apa kan. So banyak benda lah boleh jadi dalam law field ni. Dia tak, bukan je lawyer je lah. Dan jadi lawyer tak semestinya masuk neraka so satu lagi okay, disclaimer siap-siap so okay, itu je. Thank you sebab menonton video ni, and jangan lupa untuk subscribe. Okay, subscribe Lily punya channel sekali, and then subscribe to my channel, and like always tolong subscribe this channel, because bila you subscribe this channel and you jenis orang yang cari konten pendidikan, YouTube will suggest konten pendidikan to orang lain juga yang tengah cari konten pendidikan. So macam biasa saya selalu cakap, kalau kita nak belajar, kita kena belajar sama-sama lah, pandai sama-sama. So kita, in order to share to others, kita subscribe to my channel so that banyak lagi orang boleh tahu about my channel dan belajar lah at the same time. Okay. So anything else ini untuk kita punya ending ni? Okay, I just want to apologize kalau ada apa-apa yang I said terguris hati mana-mana pihak yang akan mendengar video ini. Dan juga I want to apa yang I kurang macam tak masuk tu, I hope nanti Zubli akan ada more videos, you guys can watch that too. Mana tahu ada yang things I termiss kan. Tapi ni semua yang I cakap semua basically on my opinions and my pendapat. Bukan daripada mana-mana pihak institusi mana-mana, bukan, tak ada apa-apa. So memang daripada solely for myself, what I feel, what I think, okay? So tu je lah disclaimernya. Okay. Tapi nampak lah, okay, I would like to point out sikit lah, kan, bila dah jadi law student kan, you akan buat banyak disclaimer sebab anything you say will be used against you kan. So we have to be very careful lah. Okay. So nampak tak? Maksudnya kita belajar law tu bukan sekadar belajar atas buku je. Kita boleh apply to our life. Betul tak Lily? Betul. A lot of things. Yes. So law is very interesting lah. I would like to point out that. So okay, thank you very much for watching, and thank you Lily again. Okay, so kita akan okay, you're welcome, and kita akan jumpa lagi in our next episode with ada panel-panelist lain pula, jemputan lain. Okay, so bye. Bye.